So kita nak buat CIDR ni CIDR ni kita nak buat classless interdomain routing, routing configuration, CIDR. Okay, sekarang ni yang kita nak configure ni ialah untuk apa? VLSM. Sekarang kita guna VLSM ni /27. Yang ini configuration, routing configuration for VLSM. Okay, ni kita nak buat ni. Jadi dekat sini /27 bukan /24, bukan standard punya. Sini /27 juga ada tu. Tapi kalau katalah kita ada network yang lain pula, okay, network yang lain tu nak hantar dekat, nak communicate dengan dekat sini, boleh tak? Contohnya kita ada network, contohnya kita ada networknya, nama dia ni 5. Kita ada network ni 192.168.5.0/24. Macam mana dia boleh communicate dengan kat sini? Yang benda ni dekat mana? Mungkin dekat sini lah kan. Kita ada dua. Ni dia punya network dia, ni network dia sendiri. Okay, so dia ada dua network dekat sini. Satu yang ini, the organisation ni dekat sini. Satu lagi yang dekat sini. Dekat sini ni ada PC dia punya sendirilah. Ni PC dia sendiri. Of course dia ada dia punya switch lah kan. Antara PC dengan switch ada dia punya network. Jadi kita sambungkan. Okay, ni pergi dekat sini, ni pergi dekat sini. Okay, kita sambungkan. Macam mana dia boleh communicate dengan ni? So kita guna CIDR notation. Okay, so yang ini kita sambung lah. Yang ini kita sambung, kita pakai dekat dalam tu ada apa dekat sini? Oh, fast internet sahaja. Ni fast internet sahaja. Fast internet sahaja ada dua. Apa ni? Boleh lah kita pakai fast internet pun boleh. Fast internet je. Kita kena pakai fast internet 1 dengan 01. Okey lah, dah selesai kan. Yang ini tinggal sambung je. Okey, yang ini pergi dekat sini. Dah. Okey. Kenapa saya letak tengah-tengah? Sebab yang ini ni gateway kepada sini. Okey lah, no problem. Okay. Yang ini ni dekat ISP, dua dot ni, dua ni ISP, jadi bukan dia punya. Yang ini mungkin dekat JB. Yang ini mungkin dekat KL. Okey, ini KL punya. Alright, jadi JB dengan KL kan. Yang ni lain-lain. Okay, jadi yang tengah-tengah ni ISP lah. So yang ini kita yang ini sorry. Yang ini kita kena configure juga. Ini di LAN masing-masing. Ini LAN sendiri punya. Yang ini kita ambil yang LAN mungkin 10 dot kita ambil yang 176 172 dot 16 dot 5.0. Yang ini kalau nak ambil /30 pun sama, boleh dua je. Tapi kalau nak ambil 16 pun tak ada masalah. Okay. Yang ini sepatutnya kita cuma ambil dua sahaja. Jadi kalau dua sahaja kita ambil /30. Ada dua host sahaja. Kalau /30 bilangan host dia ada dua. Macam mana kita tahu dua host je? Kalau ni 27, ada berapa bilangan host? 30 kan, dekat sini 2 kuasa 5 tolak 2. Kalau /30 dia lagi berapa? Ni semua 32 dia kena ambil lagi sini kan. Okay, jadi berapa dia ambil 3 lagi. Ni 27 campur 3 lagi kan, sampai sini dapat /30. Jadi tinggal lagi 2 je kan. Total semua 32 tolak 30, tinggal lagi 2. Jadi bilangan host dia lah 2 kuasa 2 tolak 2. 2 kuasa 2 apa? 4. Tolak 2? Tinggal 2. Cukup lah kan? Tinggal 2. Kita nak 2 je. Satu sini, satu sini. Jadi kita boleh ambil /30 dekat sini. Okay. Okay, tak apalah. Kita just pakai yang banyak punya je. Ada 16 ni maksud dia apa? 2 kuasa 16 tolak 2. Berapa? 65,000 kan.
Sini 2 kuasa 16 tolak 2. Jadi 655 534. Okey. Okey. Tapi tak apalah, ini mana yang ini bukan kita punya bahagian ni, ISP punya, dia punya sendiri. Tapi sekarang kita nak configure dia punya network, dia punya routing dia. Kita nak configure routing dia, configuration. Sebab dia ni sekarang dia dah line bukan /24, dia /27. Yang ini masih /24 lah. Kalau nak tukar pun boleh juga /25 ke gitu. Maksud dia apa? Dekat sini ada 2 subnet. Satu yang 5.0, satu lagi apa? Dia separuh. Okey. Ada 2 subnet. Satu subnet sebanyak 255 bahagi 2. Berapa? 125 punya kan, 125. Okey. Ini yang kedua adalah 125, network 125. Okey, dekat sini. Tak apalah, kita pakai yang biasa punya /24 full, ada satu network saja. Okey, ada satu network saja. Jadi sekarang ni kita nak configure dia punya routing dia. Dua-dua ni kita nak configure routing. So macam mana nak buat configuration routing? Kita pakai yang static punya configuration static routing configuration. Okey. Ini chapter ni dia masa exam sampai chapter 5. So mana awak kena tahulah. Okey. VLSM dengan CIDR ni dia masuk dalam exam, dalam final exam. So sekarang kita nak configure. Kita dah bagi IP dekat sini 42/24. Kita betulkan dulu /2227 So dekat sini ni, yang ini ni kita ambil ni 42. Kita ambil dia punya, dia start daripada 32. Kita ambil yang satu selepas 32. Ni 32 dia punya network address. Satu selepas 32 ni kita ambil sebagai dia punya gateway. So gateway dia kita ambil 33. Okay. Kita kena set gateway dia 33. Gateway dia tu dekat sini. Oh, okay. Kalau macam ni kita kena separatekan gateway dia masing-masing. Kalau tak dekat sini, awak banyak kena buat. Apa dia? Awak kena buat apa tu, yang .1q punya configuration. So kita buat yang simple .1q punya macam assignment 2 punya. Oh, ni dah tak ada port lagi. So sekarang kita kena ni save dulu save dulu. Ni save ni apa? Copy running config, startup config. Kalau tak, bila awak off aja nanti dia hilang. So sekarang kita nak taruh dekat sini switching port. Ini bukan switching port lah. Ni yang ni apa nama? Ini bukan yang ni, yang ni. Ini RJ11 gigabit punya tu. Gigabit punya RJ11 gigabit punya kita ambil. Sini kot. Ni bukan. Ni RJ11 juga, ni telefon punya kabel. Ni dia 10BSP. Nama dia apa? WRCI 1E Ethernet punya tu. Ethernet punya tu 10 meg punya 10BST Ethernet LAN. Kita ambil ni, kita masuk sini. Sorry, kita ambil sini. Lepas tu kita on kan. So kita dah ada dekat sini. Ada satu. So kita boleh sambung. Yang ini kita sambung pergi dekat Ethernet. Dia sambung pergi dekat Ethernet kan, 10BST Ethernet. So ok lah. Yang ini dia punya gateway kepada sini. 32 gateway dia apa? 333. Sini kita bagi gateway dia lepas 64 ni 65 gateway dia. Jadi kita bagi 65. Okey, kita just bagi 65 dekat sini. Ni kan nanti kita betulkan 65. Start daripada 64 dia punya network dia 65. Ni 64 ni betulkan berapa? 224 /27. So /27 okey, 32 gateway dia tu ni dekat sini. So kita tulis gateway dia.
Yang ini apa? ET kita dia punya gateway dia 214 17 5. Gateway dia 33. Ni gateway kepada tu. Gateway kepada LAN. Kita sebut dekat sini LAN apa ni? Misalnya bukan VLAN, dia LAN. Sebab apa? Dia masing-masing punya switch. Kita letak LAN 2045. Tak, 32. LAN 32. LAN 32. Sini LAN 32, sini LAN 64. LAN 64. Jadi yang ini LAN 64 punya gateway, yang ini LAN 32 punya gateway. Ni gateway untuk LAN 32. Jadi dia punya tu dia adalah apa dia? Ni ETH. Okey, ini apa? ETH 0/0/0. Ni kena tulis. Kalau ETH 0/0/0 DTH kasih DTH. Okey, yang dekat sini ni fast internet. Ni fast internet 0/0. Kena tulis juga. Ni fast internet FA 0/0. Yang ini gateway kepada LAN 64. LAN 64. Dia punya IP dia ialah 65 204 17 5 65/27. Okey, dekat sini /27 juga. Okey. /27. Jadi so ni dekat sini kan ni dekat sini. Yang ini dekat sini. Saya tarik sikit pergi dekat sini sebab dia terlalu dekat kan. Saya tarik sikit. Yang ini ni punya. Jadi yang ni dekat sini. Ni saya kena. Ni bukan dia punya, bukan JB punya. Ini ISP punya. Ni sini punya ISP. ISP punya LAN. Dan LAN dia ialah dipakai 16 yang ini. Jadi yang ini ni kita sekarang kita decide dia punya, tentukan dia punya IP dulu. Lepas baru kita masukkan configure dia. Yang ini fast 0/1. Kita ambil 5.1, sini 5.2. Sini fast internet 0/1. Kita ambil .1/16. Yang sebelah ni apa? Fast internet ni 0/1 juga. Ni pun 0/1. Okey. Yang ini dekat sini kita bagi dia sini lah. Bagi dia .2. Okey, ni .2. Ni dia punya ISP tempat sini ya. Yang ini sini. Right, .1 ni .2. Kemudian yang ini adalah gateway kepada yang ini. Ni gateway 5.0 punya LAN. So yang ini kita sebut sebagai LAN 5. Okay, 5.0. Ini /24 kan. Jadi yang ini kita letak .1 lah, .1/24. Okay, sini gateway kepada tu. So gateway kepada ni kita letak. Yang ini apa ni? Fast internet 0/ ni jauhkan sikit. Okey. Yang ini fast internet 0/0. Ni gateway kepada LAN 5. Okey, LAN 5. Jadi kita ambil sini .1, kita ambil .2 ajalah kat sini. Okey, kita ambil .2. .2 tu maksudnya apa? 192.168.5.0 .2 192.168.5.2 /24 bukan 27. Ini 24 kan. Okey, dah selesai kan. Kita tinggal taruh je. Ni KL punya
kita tinggal taruh je. Okay. Kita tinggal letak je. Jadi ni dah masukkan 33, 42, ni 74. Ni dia punya tu gateway dia. Jadi yang ini kita kita configure. First Ethernet punya configuration. Pergi dekat config Ethernet ni, kita onkan dulu. Dah on. Lepas tu kita tu bagi IP address. IP address dia berapa? 204 kat sini, 204 17 5 204 17 533. Dan kita bagi subnet mask dia /27 /27 24. Okey. Yang tu dah siap. Yang ini adalah yang ini, fast ethernet 0/0, gateway kepada LAN 64 5.65. Jadi yang ini ialah, yang ini apa, 0/0. Yang ini, so apa yang kita buat tu dekat sini lah. Yang tadi kita buat yang ni, kita pilih interface tu, interface Ethernet. Lepas tu kita bagi IP address dia. Ni IP address dia ni. Okay, IP address 204 17 533 225 255 255 255 224 /224/27. Dan yang sekarang ni kita pilih apa? Interface fast Ethernet ni kita on kan, no shutdown. Kemudian kita bagi IP address. IP address dia berapa? 204 17 204 17 565. Okey. 565. Okey, dekat sini /27. Ni /27 24. Okey. Ni dah selesai. Dia dah hijau kan. Password kan dia akan jadi hijau. So yang ini dah boleh test dah ni. Macam mana nak test connection antara ni dengan gateway dia? Ada connection tak? Pergi dekat sini je. Ni dekat sini. Kemudian kita close ni, buka command prompt, kita ping. Dia punya gateway dia sendiri kita ping. Gateway dia berapa? Ni 17565 204 17 565 kita ping. Dia ada connection tak? Ada connection. Maknanya okey. Yang ini pun sama, kita kena ping dia punya gateway dia. Ni. Kita ping gateway dia. Gateway dia sendiri. Berapa gateway dia? 33. Pergi dekat command prompt, ping juga. Ping 204 berapa? 17 ni 17 5 33. Of course dia ada connection kan. Dia dah dapat dah kan. Okay, sini dah dapat. Sekarang yang ini. Lepas tu last sekali yang ni kat sini. Dia punya IP baru ni, kita nak buat IP. Lepas tu baru kita configure dia punya routing dia, static routing. Sekarang kita baru nak dah tentukan IP, baru configure IP dia. Ni .1 192.168.5.1. Okey, masukkan. Berapa? 192.168.5.1. Ni /24. So okeylah, gateway dia berapa? Gateway dia ialah .2. Jadi kita copy je yang ni, Ctrl C. .2 kan. Okey, dah. Sini dah selesai gateway dia. Okey, so sekarang kita nak bagi gateway dia dekat sini. Ni gateway dia. Gateway ni fast ethernet 0/0 dia dekat sini. Okey, fast ethernet dekat config tu kita ambil fast ethernet 0/0, kita on kat no shut Jadi kita buat tadi no shut, kita pilih interface dulu, interface fast ethernet 0/0 no shutdown. Okey, interface right ni, dan no shutdown. Okey, kita on tadi no shutdown. Lepas tu kita bagi IP address. IP address dia berapa? Ni ni mana satu? 0/0 kan? .2 192 168.5.2. Okey, ni .5.0 kan? .5.2 situ Jadi ini /24 5.0. So okeylah yang ni. Ni okey dah okey. Jadi kita nak test juga. Ni dengan sini ada connection tak? Test jugalah dekat sini. Command prompt kita ping kan. Ping 192.168.5.2 daripada .5.1 ni. Ni ada connection kan? So okey kan?
Tapi walaupun dia ada connection dengan ni belum set lagi, dia takkan dapat connection dengan ni. Sekarang kita set yang ni, ISP punya kat tengah-tengah ni. Okey, Telecom punya. Sini fast internet 0/1, fast internet 0/1. Jadi kita on kan bagi dia merah dan jadi hijau, kemudian kita tukar. Ni 5.1, sini 5.2. Itu 7216. Okey, 5.1, 5.2 kat sini. Jadi fast internet 0/1 ni fast internet 0/1. Kita pilih dulu, kita on kan. Jadi apa kita buat lah, kita pilih interface dulu dan kita on kan interface dia. Lepas tu sekarang kita nak bagi IP address. Okey, bagi IP address dia berapa? 172.16.5.1. Okey, 172.16.5.1. Dan yang ini apa? Slash berapa? Slash 16. Okey, slash 16. So dah okey yang ni. Ni dah okey. Ni dah okey. Tinggal yang ini je. Once yang ini dah kita on kan, dia akan jadi hijau dulu. Jadi yang ini fast 0/1 juga sama. Pilih 0/1, kita on kan. Tengok dah hijau belum? Dua dah hijau kan. Tapi kita belum bagi IP. IP dia apa? Ni .2, 172.16.5.2. Okey, 172.16.5.2. Dan ni slash 16. Okey, dah selesai kan. Kita tinggal ping je. Yang ni ping dekat sini, ni ping dekat sini. Dia ada connection tak? Jadi kita ambil yang dekat sebelah sini, router sini. Yang ini kita sebut router KL lah, RKL. Okey, ni router JB. Ni router JB punya. Ni router JB, RJB. Okey, router JB. Ni router KL. Jadi kita nak ping daripada KL ke JB. JB punya 172.16.5.1. Jadi pergi dekat KL, pergi dekat CLI, Ctrl Z ataupun escape sampai dapat ni kan, baru kita ping. Ping 1.2.16.5.1. Dia ada connection tak? Dia pinging daripada router ke router. Dia kata apa? 80%. Okey lah, maknanya dah ada connection. Maknanya kalau daripada sini ke sini pun okey, ada connection. Try juga. Ni sebelah ni kita Ctrl Z, ping juga. Ping 172.16.5.2 kan, sebelah tu. Ni okey, 100% dah. So okey lah, dia ada connection. Tapi kalau kita ping daripada sini pergi dekat sini, masih tak dapat lagi. Sebab kita belum configure apa? Routing dia, CIDR punya routing. Sekarang kita nak configure CIDR routing menggunakan static routing configuration. Okay, so macam mana cara dia? So kita test dululah. Ping dulu. Sini kita ping sini. Dapat tak? Of course dia akan fail kan. Sini kita ping ke sini, fail juga kan, sebab kita belum configure. So sekarang kita nak configure static routing configuration untuk yang CIDR ni. Okay, classless interdomain routing. Ni /27, /27, /24, /16, lain-lain kan. Okay, jadi kita configure first router ni. Router ni untuk nak configure supaya dia boleh kenal network yang ini, kita kena masukkan network dekat sini. Dua buat network. Satu LAN 32, yang kedua LAN 64. Jadi kita masukkan dulu. Nak pergi dekat sini, daripada sini keluar daripada router ni sampai ke mana dulu supaya boleh sampai ke sini. Sampai dekat sini dulu baru boleh hantar dekat sini kan. So yang ini adalah next hop dia, next hop. Okay, nama dia next hop. Jadi kita configure sini. Pergi dekat config static. Okay, nanti awak tengok dekat CLI. Yang ini network dia apa? 204.17.5.32. 204.17.5.32. Okay, dia punya mask, net mask dia /27. Okay, 255.255.255.224. Dan next hop dia, ni next hop yang saya sebut tadi. Next hop dia adalah yang ini. Berapa tu? 172.16.5.1. 172.16.5.1. Kita masukkan dekat situ. Yang ni yang 32 punya. Sekarang kita masukkan 64. Okey, kemudian kita masukkan 64.
kita just tukar je ni 64, yang ini 64 dan slash 27 juga. Dan next hop dia tetap juga yang ini. Nak ke sini kena lalui tu je. So add sama. Dah selesai yang tu. Ni dah boleh ke sini. Tapi nak patah balik dia punya ping dia, feedback dia, dia kena tahu LAN ni, LAN yang ini ni. Maknanya router ni kena tahu LAN 5 ni kena taruh dekat sini. Jadi kita configure router ni dan masukkan LAN yang ini. Okey. Cara dia adalah pergi dekat static ni, static routing. Yang tadi tu, yang ini tadi, yang kita configure tadi, ni dia punya configuration. First ni configure dia, IP route ni. Ini dia punya tu routing configuration, static routing configuration. Nama dia static routing configuration. IP route untuk 20 yang LAN 32, masukkan IP route 20.4.17.5.32 dan dia punya net mask dia /27. Okay, 255.255.255.224. Dan yang ini next hop dia 172.16.5.1. Yang ini sama untuk yang 64 punya. Okay, cuma beza 32 dengan 64 saja. Itu dia punya configuration. Okay, yang ini pun sama juga. Klik pada sini, pergi dekat static route, masukkan dia punya network yang ini 5.0 ni, 192.168.5.0. Kemudian dia punya net mask dia apa? /24. Okey, 255.255.255.0. Dan next hop dia yang ini. Nak pergi sini daripada router ni kena lalu sini dulu baru dapat. Ni next hop dia apa? 172.16.5.2. Kata 72.16.5.2. Masuk situ. So okey lah, dah selesai. Jadi kalau tengok dia punya CLI pun sama juga. Ni IP route 5.0 yang sebelah sini network dia. Itu sebab penting ni kena labeling. Kalau tak nanti awak boleh lupa tu dia punya IP dia. Dan net mask dia dan dia punya next hop dia. Next hop. Kalau nak taruh dekat sini next hop for LAN 32 dan 64 pun lagi bagus. Tapi tak yang kena sampai sekarang fahamkan. So ni dah okey. Okay, ada siapa nak masuk? Tak ada. So ni dah selesai kan. So kita tinggal ping je. Tadi fail kan. Dan sekarang ni kita fast forward kan. And then kita kena ping 2-3 kali baru dapat. Ni kita check. Yang ini sini punya. Yang 42 ni. Ni 42. Dia ping 42. Sekarang dia dapat tak dapat? Dapat kan? Okey, dah dapat dah. Yang ni pun sama juga. Pergi dekat sini. Tadi fail, sekarang dah success. Okey. So ini nama dia CIDR routing configuration. Ini untuk static configuration. VLSM punya. Ada lagi yang saya nak kena explain dekat awak. Kalau sekiranya dekat sini /27, dekat sini /28. So mana satu yang kita nak ambil? Mana satu dia punya routing punya apa nama tu, net mask yang kita nak masukkan. Net mask tu dia dekat, dia punya routing dekat sini. Ni dia ni sama, tapi kita nak taruh net mask ni 255.255.224 ni /27. Kalau /28, kalau /28 berapa? 28 tu kan. /28 kita pinjam 4 kan. Kita pinjam 4 lagi dekat sini. Kalau kita pinjam 3 /27, pinjam 4 /28. Maknanya apa? Dekat sini binary ni 28 ni ada 4, ni yang lain sebelah kanan tu semua kosong. Ni dalam decimal dia berapa? 240. Jadi kita nak guna 224 ke 240. Yang ini awak kena ingat je. Ambil yang lagi kecil. 224 dengan 240 mana lagi kecil? Nilai dia 224. Ambil yang lagi kecil. Maksud dia apa? Yang dekat sebelah kanan tu, sebelah kanan kita ambil yang lebih kecil lagi. Ada ni 4 bit yang dipinjam. Ini /28 dengan yang /27 3 bit dia pinjam.
kita ambil yang kecil, slash 27. Okay. Antara slash 28 contohnya ada lagi slash 26. Sini kita ambil yang slash 26. Dengan slash 25 kita ambil slash 25. Okay, kita ambil yang lagi kecil. Ini nama dia routing summarization. Okay, kita ambil yang kecil. Alright, so sekarang ni kalau slash 28 dekat sini, sini kita ada satu lagi contohnya kan. Kita ada satu lagi. Yang ini ni untuk yang slash 28 punya. Okay, contoh dekat sini, kalaulah kita pecahkan, yang ini 192 dipecahkan kepada 2. 192, satu lagi 208. Ni pecahkan kepada 2. Bila kita pecahkan, nak pecah kepada 2, dia akan jadi slash 28 dekat sini. Pecah kepada 2. Kalau nak pecah yang ini kepada 2, 27 jadi slash 28. Jadi 196. Satu lagi yang ini kan 32 kan. 32 bahagi 2 berapa? 16 lebih kurang. Jadi satu lagi apa? 96 campur dengan 16 berapa? 16 90 1 12 9 dengan 1 10 10 112 lah. Satu lagi network dia adalah 112. Kalau slash 28, okay, dipecahkan pada 2. Faham yang tu kan? Ni pecahkan pada 2. Okay, jadi untuk dia punya apa summarization dia, kena ambil yang kecil punya. Jangan ambil yang slash 28, ambil yang slash 27 punya. Okay, faham kan? Jadi ini kita ambil apa? Ni contoh yang ini kita ambil, kita pecahkan dekat sini apa ya? Kita ambil 192/27 sorry 28 kita ambil yang tu 192/28. Ini dia ada network dia. Network nama dia apa dekat sini? LAN 90. Ni 9 ni /27 lagi Ni 27 kita kat tukar kan. Yang ini 192. Okey, kita masukkan yang ini 192. 192/28 tapi dekat sini /28. 192/28 kita sambungkan bagi dekat switch, dan switch ni kita sambungkan dekat sini. Oh, ni dah tak ada dah dia punya port dia. Masalahnya tak ada port lagi. Okeylah, kita pinjam port yang mana? Yang ini. Kita tambahlah port, kita save dulu Kita save dulu. Kita tutup port, kita boleh tambah lagi satu. Ni apa tu? Ni kan. Oh, kita on kan. Sekarang dah ada 2 010 dengan 00 tadi 000. Jadi yang ini ialah yang ini satu lagi kita sambung kepada 000. Itu dah ada, dia dah sambung terus. Ni apa? 010. So yang ini yang sebelah sini punya gateway, yang ni punya gateway. Yang ini sebelah sini gateway yang ini 010. Okey, 010. Ni gateway kepada 192. 192 punya gateway, LAN 192. Ni 204 5192 punya gateway. Jadi kita guna 192, ambil yang pertama je 193. Yang ini kita ambil satu, oh sorry, yang bolehlah yang kita ambil yang kedua. Ni 194/28. Okey. Boleh tak kita proofkan yang ini 194 punya host ni berada dalam network 192. Macam mana nak buat? Simple je, kita end kan apa dia? End kan antara, kita end kan kita buat end operation. Kita buat end operation antara 194 dengan /28. Berapa dapat? 194 kita end kan dengan
slash 28. Slash 28 tu yang last sekali dia apa? Slash 28 240 kan. Ni slash ni 240. Ni 240 dot 240 yang last punya tu. Ni yang last punya slash 28 kan dia pinjam 4 kan. Yang ini je tinggal. Jadi apa? Binary satu yang last punya 4 semua kosong. Dia pinjam 4. Ni slash 28 dia pinjam 4 lagi. Biasa slash 24 yang belakang ni ada 8 8 8 kan. Okey. 8 8 8 sini semua satu ni. Dan ada part satu yang dia pinjam untuk net mask dia. Jadi slash 28 24 campur 4 8 28 lah. Okey, slash 28. Jadi yang ni ialah dia punya decimal dia 240. Ni 240 yang last. Slash 28 je 255.255.255.240 kan. Jadi yang 194 ni berapa? 204 campur dot berapa? Dot 17 dot 5 dot 194. Kita end kan dengan ni. Dia dapat berapa? 194 dengan 24. Dapat tak 192? Kena proof kan. Macam mana nak buat? Okey, pergi sini. Kita end kan. Ni 240. Kita end kan dengan 194. Dapat tak 192? Dapat betul 192. So betul lah kita punya network dia. Address ni 194. Okey, so sampai mana tadi yang saya buat? Sini kita belum configure lagi. So configure dulu yang ini 194. Pergi dekat desktop. IP dia adalah 194.204 berapa? 17 5 194 ni 194. Yang ini apa? 240. Ni slash 28. Dan gateway dia ialah ni 193. Okay. So 204 dot 17 dot 5 193 gateway ni. Gateway 193 itu. Kita ambil 1 selepas 192. 193 gateway dia. Okey, dah selesai tu kan? Ni dah selesai. Tinggal gateway ni je kita bagi address. So yang ini adalah ETH010. Pergi ke sini. ETH010 yang ini kita on kan, lepas tu kita bagi address. Kalau on kan tu maksud apa? Kita ni no shut. Tadi kita pilih apa dulu? Kita pilih ETH. Okay, kita pilih ETH. Lepas tu no shut. Ni no shut. Okay, no shut down. Jadi up lah. Dia up. Change state ke up. Dia okay, on lah. Lepas tu kita bagi IP address. IP address dia ialah 193 204 17 5 193. Ni gateway. Gateway kepada 192 dan slash 28. Ni slash 28. Okey. Jadi yang slash 28 ni, yang ni yang tadi yang saya bagi tahu. Nabi slash 28 ke slash 27. Jadi kita ambil yang lagi kecil 224 dekat sini. Ni nama dia network summarization. Dan bila awak tengok dekat sini bukan 240 224. Maknanya bila dia nak hantar daripada sini, dia boleh sampai dekat sini untuk yang ini. Okey, sebab yang ini kita summarizekan dia punya net mask dia dengan sini. Jadi kalau sebenarnya yang ini dia boleh communicate dengan yang ini dalam masa yang sama, sebab dia punya net mask dia sama dengan slash 27. Kalau slash 28 dia takkan dapat communicate. Okey, so kita summarizekan, kecilkan. So okeylah sekarang ni tinggal satu je lagi yang kita nak configure. Yang ini dia punya network yang ini 192. Jadi kita masukkan dekat sini, dekat static routing tu. Ni apa dia? 192 kan? 192 slash berapa? 28. Dan bayar sama juga dekat situ. Jadi apa? Masukkan 204 17 5
network dia 192. Net mask dia ni sekarang ni kita ambil, kita try ambil 28 dulu. Kalau tak boleh kita turunkan yang /27. 255 255 255 240 yang 4. Kalau tak dapat kita turunkan 2/27. Next hot dia tetap sama 172 16 5.1. Nampak tak? Okay. So kita try sekarang test. Ni dia boleh sampai tak dekat sini. Daripada sini kita pingkan, Ctrl Z, ping, kita ping. Okay. Ni daripada router yang KL punya RKL, kita ping dia punya komputer ni 94 214 17 5 194. Dapat tak? Dia kalau dapat tu okey, dia ada communication. Kalau tak dapat, tak dapat. Kita kena fast forwardkan sini. Tapi dapat tak tadi? 60%. So maknanya dah okey lah, dia dah communicate. Okay. So kalau you test daripada sini ke sini mesti dapat. Dapat tak? Okey. Okey, ini CIDR routing configuration untuk VLSM menggunakan static routing configuration. So yang ini dah selesai. Tentu hari ni dah siap lah kan. Nanti dia 4 nanti kita buat hari Selasa. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya tak? Dah So ni penting untuk awak punya exam lah. Sebab dekat exam ni dia akan keluar ni benda ni, VLSM dengan CIDR. Jadi saya tunjukkan dekat awak macam mana nak buat configuration network kan dekat sini menggunakan CIDR punya tu, routing summarization. Okey, sebab dekat sini kita dah berbeza dia punya tu. Dia punya net masknya bukan /24 lagi, bukan standard lagi, dah VLSM dah. Okey, boleh? Ada nak tanya? Dah lebih pun dah kan? Dah terlebih dah. Alright, so setakat tu je untuk hari ni punya. Boleh? Boleh? Ada nak tanya? Kalau tak ada saya tutup lah. Ada sir. Tak ada? Alright. Okay. Terima kasih sir. Okay.